வணக்கம். இன்னைக்கு மறுபடியும் sana sini நான் எப்போதும் கேட்டுக்கிற போல் எங்கள் பேஜை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் கிளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர்கிட்ட பகிர்ந்துக்குங்க இந்த இதை. நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். போன வாரம் சந்தீஷ் பற்றி பேசணும். ஸோ இந்த வாரம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், நாட்டில் நடக்கிற அரசியல் பார்லிமெண்ட்டில் நடந்தது. நான் சிவராஜ் சந்திரன் எப்போதும் போல். வணக்கம், நான் சிவமுருகன் பாண்டியன். Bersama dengan kita Dr. Taufik daripada Universiti Melaya, penganalisis politik. Hari ini sesi kita adalah dalam bahasa Melayu. Kita nak berbicara dalam bahasa Melayu kerana ini melibatkan soal-soal kenegaraan, politik dan sebagainya. Jadi kita cuba sampaikan apa konten of this program ni kepada semua rakyat Malaysia. Itulah tujuan kita menjemput Dr. Taufik yang arif dalam hal-hal politik negara. Begitu juga dengan pun boleh. Kita cuba tu. Begitu juga dengan partner saya Dr. Siva. So harap-harap bukan dua orang je cakap, bagilah peluang saya cakap sikit. Wakil rakyat di sini. Jadi doktor, apa khabar? Baik Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini walaupun masa puasa. Ya. Sanggup spend some time with us today hari ini. Jadi yalah, kita hari ini nak bincang pasal politik. Suasana dikatakan kita melihat di parlimen pelbagai isu, perbahasan, debat, maki hamun. Jadi saya apa pendapat doktor tentang sidang parlimen keseluruhan? Ini secara keseluruhan, nanti kita akan bagi detail. Ini secara keseluruhan. Baik, terima kasih Datuk Sivaraj dan rakan saya Profesor Datuk Sivamurugan. Kita sebenarnya agak teruja dengan perkembangan politik negara, dan apabila Si Paduka Baginda Yang Agung yang baru dilantik ini menjawat jawatan baginda, bagi saya itulah satu permulaan baru harapan daripada rakyat untuk melihat bahawa perkembangan politik negara khususnya dalam sidang parlimen itu berubah. Dan dalam titah pembukaan sidang parlimen yang diperkenankan oleh Si Paduka Baginda itu, harapan itu sungguh jelas kerana titah-titah Si Paduka itu menggambarkan bahawa beliau atau baginda itu mahukan satu perubahan dalam perkembangan politik khususnya sidang Dewan Rakyat. Tetapi kita lihat ahli-ahli politik khususnya ahli-ahli parlimen tidak mengendahkan titah Si Paduka Baginda itu, seolah-olah hanya berlalu begitu saja, dan kita lihat kekacauan ataupun hiruk pikuk di parlimen itu masih terus berlaku. Jadi bagi saya harapan rakyat itu terus punah walaupun baginda dengan begitu tegas menyatakan bahawa baginda memberi green light kepada speaker untuk merehatkan ataupun melaksanakan tugas speaker tu. Namun saya ada sedikit kekecewaan apabila titah baginda itu dibiarkan begitu saja, tidak dilaksanakan, dan saya lihat politik negara masih lagi berada pada tahap yang sama. Tapi Dr. Taufik, terima kasih hadir waktu bulan Ramadan gini. Saya tak berpuasa untuk bercakap. Tapi politik kita pun warna-warni seperti stokin YB, tengok. Jelas. Ada kuning, ada merah, ada biru. Semua. Menampakkan satu perubahan dalam landscape politik tanah air, dan titah ke bawah duli amat penting diangkat sebagai penyuntik kepada perubahan untuk melahirkan seorang wakil rakyat yang budiman, yang tinggi akal budi bicaranya, budi bahasanya. Tapi dalam kelangsungan itu kita juga harus melihat bahawa wakil rakyat berperanan untuk mengurus persepsi politik. Jadi adakah dewan itu, immunity itu digunakan untuk mengurus persepsi dalam kalangan rakyat ramai yang kini banyak platform telapak di luar yang boleh memerhati, melihat secara langsung, atau sebenarnya kita mahu melihat dewan itu digunakan sebagai tempat perbincangan, perdebatan, akta perundangan, dan juga untuk membolehkan peranan semak dan imbang. Kita boleh ada pembangkang, tapi peranan semak dan imbang itu adakah jelas bila kita melihat pengurusan persepsi itu banyak dilakukan di dalam dewan? Seperti yang Prof sebutkan sebentar tadi, ada dua keadaan. Sama ada dewan itu digunakan sebaiknya untuk menggubal undang-undang, melaksanakan proses
sepatutnya yang berlangsung ataupun nak mengurus persepsi daripada luar. Dan saya lihat apa yang berlaku sebenarnya seolah-olah platform sidang Dewan Rakyat itu diguna pakai untuk mengangkat diri ahli-ahli parlimen masing-masing. Ya, apatah lagi kita lihat di blok kerajaan apabila ada Perdana Menteri, ya, masing-masing cuba untuk menonjolkan diri, oh mereka lah hero, ya, mendapat perhatian daripada Perdana Menteri. Dan di blok perbankan juga keadaan yang sama. Apabila itu digunakan untuk mempamerkan bahawa mereka ni lah juara dan hero rakyat, ya, apatah lagi disiarkan secara langsung, ya, ini bagi saya persepsi yang cuba diuruskan di dalam Dewan Rakyat, padahal perkara-perkara melibatkan kehidupan rakyat secara langsung itu boleh dilangsaikan, boleh ditangani secara terus di luar sana. Namun telah dimanipulasi dan yang sengsaranya itu rakyat tu. Betul. Dan saya lihat rakyat menunggu-nunggu apa perubahan ataupun apa yang boleh dibawa oleh seorang wakil rakyat dalam sesi yang baru ini, dan mereka sebenarnya hampa. Kalau kita pergi ke luar sana, Prof, kita tanya secara langsung kepada rakyat, mereka ada kekecewaan, mereka letak pengharapan yang begitu tinggi. Apatah lagi kita lihat dalam suasana ketidakstabilan ekonomi, mereka mahu suara mereka itu diangkat oleh wakil rakyat dan permintaan mereka itu dilaksanakan begitu segera. Tapi ialah hampa itu satu kenyataan, satu perkataan yang sedang berlega dalam kalangan rakyat. Tapi ramai juga tidak tahu, saya rasa, bila keluar daripada Dewan, masing-masing sebenarnya tidak bermusuh. Oh, itu mereka boleh minum kopi, berganding bahu. Seolah-olah dalam konteks politik kita lihat seni segala kemungkinan, politik angka, tidak ada lawan atau musuh yang tetap, hanya kepentingan. Itu menjadi kerangka besar politik tanah air. Dan titah yang Tuan Agong itu jelas mahukan perpaduan diutamakan dan juga tidak dipinggirkan sama sekali nilai muhibah. Kenapa tidak dibawa agenda seperti ini di dalam Dewan? Dan sebagaimana Dr. Taufik katakan, di luar rakyat masih bergelut dengan soal rutin harian mereka, kos kehidupan mereka, dan juga persepsi ke atas kedua-dua pihak masih berterusan sehingga wujud kelesuan dalam politik. Apakah ini akan mengganggu gugat proses pendemokrasian yang kita raihkan selama ini? Adakah kelesuan itu akan menyebabkan rakyat akan sampai satu tahap, lantaklah, korang nak buat apa pun buatlah, mengambil sikap endah tak endah? Adakah itu akan mempengaruhi masa depan politik tanah air? Yang pertama tadi Prof. Datuk sebut, apabila dalam sidang Dewan Rakyat itu ahli parlimen ni seolah-olah bermusuh hingga tidak ada satu tarikh yang menyuraikan pergaduhan mereka. Tetapi apabila mereka keluar daripada sidang Dewan Rakyat itu ataupun sidang Dewan Negara, mereka ni seolah-olah berlakon dalam Betul, ramai yang tidak tahu sebenarnya. Ramai ingatkan permusuhan itu kekal dalam Dewan. Betul. Tapi dia orang tak tahu di luar tu sebenarnya masing-masing boleh bersama. Betul. Ada sifat kematangan di luar. Mereka cuba rasionalkan di luar, tapi penyokong yang taksub dengan politik kepartian, dia tak nampak benda ni. Jadi macam mana kita nak luruskan pandangan yang itu? Yang boleh sahkan itu Datuk Sivaras kerana beliau ahli parlimen. Bukti itu dah ada depan mata. Kita nak pandangan doktor tu. Nak tanya terus pada Datuk kan. Jadi kita lihat nak mengurus keadaan itu, bagi saya ahli parlimen ataupun ahli politik tu perlu berubah secara matang lah. Ya, kalau di dalam sidang Dewan Rakyat, Dewan Negara itu, kerana kita lihat beberapa hari lepas sidang Dewan Negara pun agak panas. Sebelum ni sehari je. Sebelum ni sidang Dewan Negara kita menjangkakan keadaannya tenang, ada profesional yang begitu ramai. Kemudiannya kalau nak dibandingkan dengan Dewan Rakyat itu seperti langit dengan bumi. Tetapi ada muka-muka baru di Dewan Negara itu menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Dan bagi saya ahli politik, ahli-ahli parlimen ni dia kena bergerak ke arah yang lebih matang. Kalau kita kata keadaan tersebut dan perlu dilakukan oleh setiap ahli parlimen akan marah kerana mereka lihat seolah-olah kita menuduh mereka itu
tidak mengamalkan politik yang begitu matang, ya, yang begitu profesionalisme. Tetapi dalam politik begitu, Prof. Datuk, kerana mereka nak dilihat sebagai seorang pejuang rakyat, ya, isu-isu yang sensitif itu mereka menjadi juara. Dan bagi saya yang penting bagaimana untuk kita kembalikan, ya, satu kesegaran dalam politik negara. Kerana Prof sebut sebentar tadi, ya, saya akui kalau di luar sana, kalau kita tanya kepada rakyat, terutama anak-anak muda, mereka semakin lama semakin menjauhkan diri daripada politik kerana mereka tidak lihat apa yang mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka inginkan itu sebenarnya tidak mencapai satu matlamat yang diharapkan. Ya, mereka mahukan peluang kerjaya yang begitu banyak, kemudiannya mereka mahukan hak mereka itu sebagai anak muda dapat dengan sepenuhnya, dan keadaan ini semakin menjauhkan mereka daripada kelesuan. Tentang menjauhkan mereka ni daripada politik, Ya. macam mana masa depan PMX? Saya dalam bukan politik Tuhan kita? untuk kena tanya masa depan. Tapi kita lihat politik dah ramal dah apa yang akan berlaku dan sebagainya. Saya ingin tahu sebab semua orang kata sokongan terhadap kerajaan dah berkurang. Ya. Sokongan terhadap pembangkang meningkat dan sebagainya. Ada yang kata sebalik sebagainya. Tapi apa kalau begitu, saya lihat Perdana Menteri dia cuba he's trying his best untuk memuaskan masyarakat Melayu, untuk mengembalikan pengundi Melayu ke pangkuan Pakatan Harapan dan sebagainya. Tapi apakah masa depan, adakah ia berjaya? Segala usaha yang dibuat oleh Perdana Menteri ni hari ni, berjaya tak dia? Kita lihat nak mengubah negara ini bukannya satu perkara yang mudah, kerana Rom pun tidak dibina dalam tempoh satu hari. Datuk. Dan kalau nak tanya tentang masa depan PMX pun, kita kena lihat beliau membentuk kerajaan bukan menerusi kemenangan yang dominan dalam pilihan raya, menerusi kerjasama politik dengan beberapa buah parti politik yang utama di negara ini. Dan bagi saya mesti ada satu perubahan yang begitu drastik, ya, yang bukan lagi seolah-olah menjadi sebuah kerajaan tebusan, ya. Nak bergerak ke kanan pun ada pisau, kiri pun ada pisau, tidak boleh melakukan satu perubahan yang segera. Jadi bagi saya, rakyat khususnya anak muda ini sangat menantikan satu perubahan yang begitu drastik, total perubahan sepenuhnya. Kalau ini dapat dilakukan, saya lihat kelesuan politik semakin lama akan semakin berkurang dan rakyat akan semakin minat kembali kepada politik. Dan sungguhnya ini akan mempengaruhi tahap demokrasi di negara kita, kerana kita mahukan suara majoriti untuk membentuk kerajaan. Betul. Tetapi kalau minoriti, bagi saya bagaimana untuk kita meraihkan demokrasi? Jadi inilah yang perlu dilihat oleh kerajaan, khususnya oleh PMX dan bersama-sama dengan pembangkang, kerana kita membentuk negara ini secara bersama, bukan secara parti-parti tertentu sahaja. Tapi bukankah orang luar di sana tu faham bahawa keadaan geopolitik, geoekonomi ini actually mempengaruhi, menjadi faktor kepada banyak reform yang kita tidak dapat dilaksanakan, banyak apa dikatakan perubahan yang tidak dapat dilakukan secara drastik oleh kerajaan kini. Apa pendapat doktor? Datuk, senang saja sifirnya, iaitu rakyat kalau dia rasakan bahawa politik perutnya itu terjaga, rakyat akan berfikir ataupun rakyat akan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut. Tetapi kalau rakyat sendiri, mereka terjejas kehidupan mereka, kos sara hidup yang tinggi, mereka tidak fikir tentang ekonomi global, ekonomi berkaitan dengan bagaimana kerajaan menguruskan negara, kerana mereka mahu menjaga benda asas tu. Benda asas, mereka mahu menjaga keluarga mereka. Kalau nak berfikir tentang keadaan antarabangsa tetapi rakyat, keluarga mereka itu sendiri terjejas, keluarga mereka itu sendiri tidak dapat makan, maka baik mereka tinggalkan sahaja perkembangan politik negara. Mereka tidak mahu peduli tentang apa yang lagi yang berlaku di Kalau Malaysia. itu menjadi doktor, Prof, kalau itu menjadi hal utama, tindakan kerajaan untuk membuat subsidi bersasar, menamatkan subsidi, bukankah ia memberi impak kepada kepimpinan, imej kepimpinan negara? Ya, saya rasakan soalan itu, kalau boleh saya tambah. Ya. Sebab panelnya Dr. Taufik. Dua-dua pengarasa. Tidak, kalau saya boleh tambah.
Kadang-kadang Perdana Menteri perlu membuat keputusan yang tidak popular. Betul. Yang bukan boleh mampu untuk memuaskan hati semua. Adakah dalam masa ini, dalam masa setahun lebih ni, Perdana Menteri membuat keputusan, mengambil keputusan yang tidak popular, barangkali dirasakan hasilnya dapat dilihat untuk 2-3 tahun akan datang. Tapi kita juga faham, rakyat dalam konteks negara kita mahukan keputusan yang instan, yang merasakan bahawa kalau hari ini sesuatu itu dibuat, hasilnya nak dilihat besok. Betul. Jadi, apakah Perdana Menteri melihat pengalaman-pengalaman lepas sebelum ini, beliau rasakan tak apa, sanggup mengambil risiko itu dan bersedia membuat keputusan tidak popular seperti subsidi bersasar, penukaran beberapa akta, tata kelola dan sebagainya, dirasakan jangka panjang inilah yang terbaik untuk Malaysia. Bagi saya, Prof. Datuk, kerajaan sekarang baru 1 tahun lebih dan sebenarnya kerajaan sekarang juga ada lebih daripada majoriti 2/3. Keadaan tersebut sebenarnya tidak menghalang kepada PMX ataupun kerajaan Papuan untuk membuat keputusan yang tidak popular. Bagi saya, tempoh untuk pilihan raya umum ke-16 itu masih lagi jauh. Maka inilah peluang dan masa yang sangat sesuai dan paling tepat untuk membuat keputusan tidak popular, tetapi sebenarnya untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat terbela. Jangan kita hanya berlingkar ataupun kita terperangkap dengan permainan-permainan netizen ataupun media segelintir mereka sahaja, seolah-olah itu memberi gambaran bahawa inilah keseluruhan suara rakyat Malaysia. Dan bagi saya, kalau Prof. Datuk sebut sebentar tadi, betul, rakyat mahukan keputusan ataupun tindakan yang segera. Kalau hari ini umum, esok pagi laksanakan. Tetapi kalau saya sebagai rakyat, tanya saya sebagai rakyat, kalau pagi ni umum, petang ni saya mahukan perubahan tersebut. Kerana kita tidak boleh lagi tunggu dan kita lihat apa yang telah janjikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah berlaku 25 tahun yang lalu. Perubahan institusi, perubahan dalam konteks politik negara. Jadi rakyat sudah lama menunggu dan inilah masa yang paling sesuai. Kalau kita tunggu lagi sehingga dekat PRU 16, saya khawatir tindakan-tindakan yang nak dilakukan itu boleh makan diri. Apa sepatutnya dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang untuk membolehkan keyakinan, kepercayaan itu stabil? Yang pertama, kalau sebab terlalu banyak segmen yang perlu diperbetulkan oleh Perdana Menteri dan kerajaan, dan kena ada political will, Prof. Political will ini menggambarkan bahawa keinginan, keazaman PMX untuk melaksanakan apa yang telah diperjuangkan. Misalnya dalam reformasi institusi parlimen itu sendiri, ya, laksanakan segera kerana ia tidak melibatkan satu kos yang terlalu besar sehingga berbilion-bilion, dan melibatkan bagaimana persetujuan, ya, staf-staf, kemudiannya mengembalikan PTD ke GPA, dan institusi dalaman ini sebenarnya boleh dilaksanakan reformasinya dengan segera. Itu yang rakyat mahu lihat, political will dalam konteks reformasi parlimen. Dan dalam konteks ekonomi, bagi saya yang boleh dilakukan iaitu bagaimana kita lihat peluang-peluang ekonomi yang ada di sekitar ini dapat digunakan kesempatannya. Misalnya kita lihat yang mendapat subsidi sebelum ini, betul, rakyat. Kemudiannya bagaimana, ya, pendatang-pendatang asing dan pekerja-pekerja asing mendapat subsidi sama seperti rakyat. Apa beza, ya, mereka yang datang daripada luar negara kemudian duduk di Malaysia, bekerja di Malaysia, mereka juga dapat subsidi, rakyat pun dapat subsidi. Jadi tidak ada perbezaan. Maka bagi saya, kita lihat ini adalah satu langkah pertama bagaimana untuk kita kenalkan, contohnya tarik subsidi kepada warga asing, ya. Kalau rakyat kena beli beras RM45, maka warga asing kena beli beras RM60-70. Jadi boleh memberi keuntungan semula kepada kerajaan. Kalau pengangkutan awam, rakyat kena tiket naik LRT RM5, ya, warga asing kita gandakan RM10. Jadi ini menggambarkan bahawa adalah, ya, sedikit perbezaan dalam konteks warga asing ataupun rakyat tempatan, dan sekurang-kurangnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Jadi satu demi satu dapat dilaksanakan dengan segera kerana kerajaan perpaduan PMX ada kuasa, dan dalam konteks ini bagi saya laksanakan serta-merta untuk perubahan yang drastik. Dr. Taufik rasakan kan, adakah kita melihat marriage of convenience dalam kerajaan hari ini, seolah-olah masing-masing masih terikat dengan pegangan ideologi politik masing-masing,
dan akur kepada titah Yang Tuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah untuk melahirkan kerajaan perpaduan. Tapi akhirnya masih sukar untuk mencari satu titik tengah bersama, menyukarkan Perdana Menteri melakukan apa yang perlu beliau lakukan. Atau yang kedua, apakah dah tiba masanya juga kita perlu melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, memorandum persefahaman ditandatangani dengan pembangkang ketika itu untuk ketepikan perbezaan politik kita bersama dalam beberapa isu agar dapat bergerak ke hadapan. Ada dua perkara di situ. Ya, yang pertama tadi Prof Datuk, kita kena lihat amalan ataupun budaya politik baru, iaitu kalau perbezaan melibatkan parti-parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan itu, bagi saya ada satu formula yang boleh kita ketengahkan. Kita lihat di Sarawak, di Sabah, di Sarawak itu ada GPS, di Sabah itu ada GRS. Kenapa di peringkat persekutuan kita ada kepelbagaian parti politik, dan kepelbagaian ini sebenarnya betul menggambarkan perbezaan ideologi, perbezaan prinsip, tetapi kenapa kita tidak tubuhkan sebuah parti yang dianggotai secara langsung oleh parti-parti komponen atau ahli-ahli parti ni. Lupakan sementara waktu DAP, lupakan sementara waktu UMNO, dan lupakan sementara waktu PKR. Parti baru ini atau parti kerajaan perpaduan, semua boleh menjadi ahli dan kemudiannya tidak akan menimbulkan satu perbezaan yang mewujudkan jurang satu sama lain. Jadi sekarang ini setiap ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan, mereka membawa beban ataupun mereka membawa tanggungjawab yang besar daripada parti politik masing-masing, sehingga menyebabkan sukar mereka untuk bekerja dalam sebuah kerajaan perpaduan. Ya, betul, ini kali pertama dalam sejarah politik negara. Tetapi meskipun kali pertama dalam sejarah politik negara, namun ruang-ruang kelompongan ataupun lakuna yang ada dalam perbezaan itu perlu diperbetulkan, perlu ditampal supaya tidak roboh, supaya tidak tenggelam dalam lautan politik yang begitu luas di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Prof Datuk. Kenapa kita tidak berjiwa besar, wujudkan satu memorandum persefahaman ataupun perjanjian ini supaya kita dapat meredakan suhu politik negara. Masalahnya di Malaysia hari ini yang menjadi punca kepada perbalahan peringkat akar umbi ataupun ahli-ahli, iaitu ahli-ahli politik ni, mereka pergi ke kampung-kampung, mereka gunakan media sosial, mereka membakar kemarahan, semangat ni. Datuk Sivaras kena ingat. Tapi Datuk tak ada kawasan. Datuk selamat. Jadi keadaan tersebut kena berubah dan kita bergerak ke arah politik yang lebih matang. Takkanlah kita jatuh maruah hanya duduk menandatangani perjanjian atau duduk bersama untuk membincangkan tentang negara, Prof. Tidak, sebab kebelakangan ini banyak dikatakan tentang agihan peruntukan untuk setiap kawasan. Masih lagi berdebat, masih berbincang. Jadi soal itu seolah-olah dah setahun lebih. Masih lagi mencari satu formula. Barangkali itu formula terbaik supaya kita dapat meluruskan kedudukan dan juga bergerak ke hadapan. Kita tidak mahu rakyat yang menjadi mangsa. Tapi menarik Dr. Taufik katakan tadi, apakah kita perlu atau Dr. Taufik seolah-olah melihat akan wujud satu gabungan besar baru pilihan raya ke-16 nanti. Apabila gabungan ni menampakkan boleh bekerjasama dalam masa 2-3 tahun, masing-masing bersedia untuk bubarkan dan juga membentuk satu gabungan baru. Sebelum tu saya pernah sebut, Prof, kalau UMNO dengan DAP bekerjasama, akan berlaku kiamat politik. Tapi sebenarnya kiamat itu masih belum berlangsung dan mereka boleh duduk bersama. Ini mengejutkan. Ini bila doktor cakap ni? Saya cakap sebelum PRU 15 kan. Tetapi kita lihat apabila diwujudkan ataupun dilaksanakan Akta 34 Parti, kuasa presiden majlis tertinggi parti itu dapat menguasai ahli-ahli parlimen. Bagi saya itu sebenarnya yang menyebabkan politik negara kita semakin stabil sedikit sebanyak. Kalau tidak, kita lihat akan berlaku pertukaran kalau tak ada Akta 34 Parti. Dan kerjasama ini sebenarnya memberi kebaikan, walaupun ada yang tidak setuju. Tetapi kita tidak nampak ahli akar umbi UMNO, DAP bertindak di luar kewarasan mereka, hanya mungkin menyeberang kepada parti yang lain ataupun mereka duduk
tetapi tidak menunjukkan perasaan marah mereka. Bagi saya keadaan ini boleh ditangani dan sebenarnya itu terpulang kepada kepimpinan Tapi parti. bagi saya doktor, pandangan saya, mungkin di peringkat atasan nampak cantik. Ada persefahaman, kerjasama tu ada. Tapi di peringkat akar umbi saya percaya mereka masih belum menerima sama sendiri. Betul, memang susah. So saya ambil contoh Padang Serai dan kawasan-kawasan yang saya pernah pergi tu. Saya lihat still perbezaan ideologi, perbezaan pendapat tu masih ada. Mereka tak dapat terima. Cuma di peringkat atas mereka kawan, tapi dia tidak berlaku di setiap peringkat pemuda, wanita dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu halangan kepada membentuk satu kerajaan perpaduan secara keseluruhan. Kerana di peringkat misalnya kita bergerak kepada sedikit pasal kalimah Allah, isu kalimah Allah. Kepimpinan nampak macam dah ada understanding. Tapi di peringkat bawah, peringkat pemuda dan sebagainya, mereka ni masih agresif. So itu melambangkan bahawa apa dikatakan, apa yang diidamkan oleh pemimpin atasan tu tidak diterima oleh akar umbi. Sebenarnya Datuk, kita lihat sebenarnya ini dalam konteks media dan bagaimana komunikasi politik berlaku peringkat akar umbi dan peringkat tertinggi parti. Agenda setting di peringkat parti itu sebenarnya dilakukan supaya sokongan itu terus diperolehi daripada peringkat akar umbi, walaupun nampak perbezaan. Misalnya di peringkat akar umbi tu, ahli-ahli akar umbi tidak bersetuju dengan keadaan tersebut, tapi cuba kita kaji berapa banyak bahagian UMNO itu telah dibubarkan, berapa ramai ahli yang telah keluar daripada parti tersebut. Meskipun ada perasaan marah, tetapi mereka terus kekal dengan parti. Dan kita lihat pelbagai tindakan boleh dilakukan menjelang PRU ke-16 yang akan datang, kerana orang Malaysia ni, Datuk Prof, dia mudah cair, mudah terpengaruh. Kalau kita lihat dekat PRU 16 nanti ada peruntukan diberikan, kemudiannya ada bantuan ataupun apa sahaja yang mengembirakan kehidupan mereka, maka mereka akan jadi sejuk dan boleh menerima apa yang dilakukan oleh kepimpinan parti. So doktor berpendapat bahawa orang-orang pemimpin politik ni dia tahulah macam mana nak menua untuk dapatkan sokongan. Mereka ni lebih faham apa yang berlaku. Kerana mereka ni dah bergelumang dengan politik akar umbi dah lama. Game dia, kemudiannya strategi di peringkat bawahan itu mereka lebih arif yang berbanding kita yang di peringkat penganalisis. Kita faham keadaan yang berlaku, namun mereka ni ada pelbagai kemudahan, misalnya jawatan, wang, itu tidak boleh dinafikan, boleh mempengaruhi tahap sokongan ataupun kesetiaan kepada parti. Itu yang berlaku. Tapi apa pendapat doktor tentang politik yang menggunakan agama, bangsa, kaum sebagai laba politik untuk mereka terus berkempen, berpolitik? Khususnya misalnya baru-baru ni insiden kalimah Allah yang digunakan dalam SOX. Saya bersetuju benda tu tidak seharusnya berlaku. Salah tu salah. Masa saya ketua pemuda dulu pernah berlaku, ada pakaian wanita tu dia ada gambar dewa Hindu. Saya minta pemuda saya buat laporan polis seluruh negara, kita ambil tindakan, kita tutup kedai itu dan dia minta maaf dan kita lepaskanlah. Begitu juga dengan tindakan Akmal, saudara Akmal, saya percaya, saya faham beliau sebagai pemuda, ketua pemuda, beliau melaksanakan tanggungjawab. Tapi saya percaya isu kalimah ni is an honest mistake by that KK Mat ni. Tak ada seorang peniaga pun yang waras nak memusnahkan perniagaan dia sendiri. And dia tahu kebanyakan dia punya majority, dia punya market pelanggan dia adalah masyarakat Melayu, pekerja dia masyarakat Melayu. Lagipun di Malaysia saya percaya, Prof, kita dah lama bersama. So kita ni sebagai warga negara yang waras, takkan menghina agama lain, takkan sengaja menggunakan isu-isu seperti itu untuk memalukan atau menghina agama lain. Jadi I believe this is an honest mistake by that shop KK Mat. Tapi seperti yang kita dah kata, semua dah habis semua, tapi patutkah ia sampai boykot, musnahkan perniagaan di satu perniagaan yang begitu besar di Malaysia yang punya potensi begitu? Dia bukan keterlaluan? Bagi saya, kita kena berbalik kepada asas kita bernegara. Di Malaysia ni kita ada undang-undang dan sebenarnya kita dikawal oleh undang-undang.
Dan politik negara ini memang daripada dulu sebelum merdeka dibentuk berdasarkan kepada kaum. Tetapi kita kena ingat ada muafakatnya dan kena lihat semula apakah limit yang ditetapkan. Kalau dalam isu-isu melibatkan agama, bagi saya nasihatkanlah ahli-ahli politik ni tak perlu terlalu advance ataupun tidak terlalu gopoh lah, ya, tidak terlalu menggunakan ini sebagai isu yang utama untuk menaikkan publicity ataupun meningkatkan sokongan mereka, walaupun mereka takut akhirnya dituduh oleh ahli akaun umbi atau ahli parti tidak memperjuangkan isu-isu tersebut. Bagi saya, kalau ahli politik meletakkan satu garisan di mana setakat ini saja mereka boleh memperjuangkan ataupun boleh meletakkan isu-isu ini sebagai isu utama mereka, dan kemudiannya ada segmen-segmen lain dalam masyarakat. Kita ada masyarakat sivil, kita ada ahli agama yang boleh diketengahkan dan tidak melihat bahawa isu ini adalah isu politik. Bila mereka perjuangkan, rakyat secara keseluruhannya, orang Islam melihat bahawa ini bukan isu politik, ya, diperjuangkan oleh civil society, masyarakat sivil, oleh ahli-ahli agama, dan kita setuju keadaan tersebut tidak akan berkembang menjadi satu perkara yang lebih serius selepas ini. Dan bagi saya, boikot atau tidak tu, bagi saya itu terpulang bagaimana pendekatan, ya, yang nak dilakukan oleh mereka yang mahu lihat soal ini adalah soal melibatkan perubahan akidah ataupun sebaliknya. Tetapi bagi saya, kita kena ambil satu tindakan berasaskan pada undang-undang. Ya. Kalau undang-undang tu diketepikan, kerana kita lihat di Malaysia hari ini, kebanyakan apabila berlaku satu kes, ya, melibatkan pelanggaran undang-undang, ya, rakyat segelintirnya mengambil tindakan sendirian. Ya, betul. Seolah-olah tidak ada penguat kuasa, seolah tidak ada polis yang sebenarnya itulah tugas mereka. Tetapi apabila rakyat terlalu obses, rakyat terlalu marah, ya, segelintir mereka terlalu marah, mereka mengambil satu tindakan di luar batas undang-undang. Bagi saya itu tidak wajar lah. Ya, kita bawa isu ini ke pihak yang sepatutnya, ke mahkamah, dan bagi saya akhirnya kita dapat menerima ini adalah satu keunikan dalam hidup bermasyarakat di negara kita. Berbeza agama, berbeza kaum dan bangsa, sebenarnya itu bukan merupakan satu bagi saya bukan satu perbezaan, bukan satu masalah, tetapi sebenarnya adalah satu keunikan, keistimewaan. Advantage. Ya, kita kena jaga, Datuk. Ya, mana ada negara lain seperti Malaysia yang kita boleh duduk bersembang macam ni, ada podcast yang dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia, dan inilah saya rasa yang perlu dikembalikan dalam pemikiran rakyat Malaysia. Ada isu-isu sensitif, biar segmen masyarakat tertentu yang uruskan. Orang politik, terutamanya Datuk Sri Waras, jangan melebihi batas. Saya selalu jaga batas saya. Saya tahu Datuk pada orang lain, ahli politik lain. Tak, seiring dengan soalan tu, bagaimana dapat kita perkukuhkan perpaduan? Sebab kita ke bawah duli yang Tuan Agong yang ke-17, Sultan Ibrahim juga banyak berkecenderungan ke arah perpaduan. Merasakan bahawa kalau robek perpaduan, kalau kita ketepikan perlembagaan rukun negara, maka hancurlah negara ini. Malapetaka boleh berlaku. Jadi bagaimana dapat kita kukuhkan? Banyak insiden berlaku kebelakangan ini yang merisaukan kita, melahirkan rasa gusar dalam kalangan kita. Macam mana kita nak bergerak ke hadapan supaya perpaduan ini dapat dipertahankan demi melahirkan masyarakat yang progres? Senangnya, Prof. Isu ini berpunca daripada orang politik. Kalau orang politik tak tiup semangat perkauman, ya, yang sebelum ini semakin reda dan tidak digembar-gemburkan, kita dapat bina perpaduan dalam setiap segmen. Sama ada dalam pendidikan, baru-baru ni kan panas tentang isu sekolah vernacular. Telah lama, ya, reda, tetapi bangkit semula isu keadaan tersebut. Bagi saya, ya, puncanya itu sedikit sebanyak daripada orang politik. Kerana orang politik ni mendapat perhatian media yang meluas, ya, dan media pun mencari orang politik. Kalau orang politik, ahli parlimen dapat menjaga isu-isu yang tidak sepatutnya, ya, diperkembangkan dalam masyarakat, bagi saya perpaduan itu semakin lama dapat kita perkukuhkan. Dan orang politik, ahli-ahli parlimen perlu lihat, jangan jadikan isu perkauman itu sebagai senjata atau modal selama-lamanya. Lihat isu polisi, isu dasar, ya, isu rakyat yang merentas kaum. Hari ini isu tentang kos sara hidup, saya rasa ini merentasi sempadan perkauman. Jadi apa perlu dilakukan oleh Perdana Menteri hari ini supaya benda ni terkawal? Kalau kita lihat baru-baru ini di Jerman, Perdana Menteri dengan tegas menyuarakan pandangan
sepakat atas isu Palestin misalnya di hadapan pemimpin Chancellor Jerman, Betul. media luar tegas bahawa isu Palestin bukan isu semasa tetapi sejarah hampir 48 tahun. Betul. Jadi itu telah mendapat pengiktirafan. Malahan saya rasakan itu juga suara rakyat Malaysia dalam soal kemanusiaan, soal keisanan. Kita tidak mahu melihat isu Palestin itu diguna pakai. Dan bagaimana dalam konteks itu suara itu juga memberikan paparan sosok kewibawaan beliau sebagai seorang negarawan yang saya rasakan harus dipuji, yang telah mendapat pujian ramai. Kelantangan itu jurucakap negara Islam, jurucakap Malaysia, dan menampakkan kita di peta dunia semula adanya seorang pemimpin yang telah membawa suara itu dengan begitu peka jitu kepada ekosistem yang sedang berlaku. Jadi dalam konteks dalam negara, bagaimana Perdana Menteri boleh menampakkan usaha supaya dapat melihat bahawa Perdana Menteri adalah seorang Perdana Menteri yang sedang diperhatikan oleh ramai, bukan saja di dalam negara, bukan saja di peringkat serantau, tapi juga di peringkat global. Sebab itu dalam konteks ni, Prof. Datuk, bukan mudah sebenarnya untuk kita tangani isu-isu perkauman untuk mewujudkan perpaduan. Bagi saya, kalau pendidikan itu adalah satu saluran yang kita boleh gunakan, bagi saya kita perkasakan institusi pendidikan dan subjek perpaduan diperkenalkan di sekolah, walaupun kita lihat ada subjek moral, pendidikan Islam yang sebenarnya tidak jauh daripada bagaimana kita mengajar anak-anak kita untuk memupuk perpaduan. Tetapi kalau kita perkenalkan satu subjek perpaduan di peringkat sekolah, bagi saya itu usaha untuk memupuk perpaduan yang lebih tegas di peringkat pendidikan. Dan kalau di peringkat politik negara, kita lihat semakin hari semakin ramai yang begitu berani lantang menyentuh tentang isu perkauman. Bagi saya, kerajaan khususnya Perdana Menteri kena tunjukkan taring kali ini. Keluarkan taring mana-mana pihak yang masih lagi mempermainkan isu-isu, contohnya isu 3R, isu-isu perpaduan dan perkauman yang boleh memperandakan politik kehidupan rakyat, ambil tindakan yang tegas. Ini sebagai bukti bahawa kita sebenarnya tidak membiarkan elemen-elemen yang panas, yang serius, boleh merosakkan keharmonian negara ini, boleh merencatkan usaha untuk menstabilkan politik. Politik kita semakin hari semakin stabil. Walaupun ada suara-suara yang menyatakan bahawa kestabilan politik ekonomi itu sebenarnya tidaklah membanggakan, tetapi daripada suara, contohnya suara segelintir pembangkang itu, tugas mereka memang tugas untuk membangkang, mencari kesalahan, mencari poin-poin ataupun tapi mereka pun tak bagi penyelesaian juga untuk masalah tu. Sepatutnya Datuk kena kemukakan penyelesaian ataupun cadangan yang menarik. Boleh membangunkan negara. Tapi saya lihat tak ada juga cadangan-cadangan untuk betulkan ekonomi. Dia kata ekonomi tak baik, keadaan ekonomi tak baik, harga nilai mata wang meningkat semua, tapi tak ada cadangan untuk bagaimana nak kurangkan nilai mata wang, stabilkan nilai mata wang. Saya lihat dalam kalangan ahli-ahli parlimen pembangkang tu, kebanyakan pun cerdik pandai. Ada PhD, pernah jadi pensyarah. Apa salahnya kalau kita datang dengan satu plan ekonomi ataupun plan perpaduan, kemukakan alternatif, walaupun tidak mahu bekerjasama secara rasmi dengan kerajaan, tetapi sekurang-kurangnya dapat memberi idea gambaran yang baik kepada kerajaan supaya ada alternatif-alternatif lain untuk memperbaiki perpaduan ekonomi negara. Kalau sekadar kita menggunakan ruang untuk bertekak, bergaduh di sidang Dewan Rakyat, bagi saya kita akan lihat keadaan yang sama 10 tahun akan datang. So, Doktor, saya rasa banyak dah. Banyak kita dah discuss. Baru nak panas Datuk, Prof. Baru nak tak, pasal perpaduan tadi tu. Perpaduan tu harus disemaikan dari peringkat keluarga. Itu penting. Kalau dia dah besar, baru nak ajar dia pasal perpaduan dan sebagainya. Macam kita dulu, kita perpaduan kita belajar dari rumah, daripada jiran kita dan sebagainya, tempat tinggal kita. Sekarang lihatlah tempat tinggal kita lebih fokus satu kaum lagi, PPR. Kalau PPR ni ada India, semua India. PPR tu kalau masyarakat Melayu, semua masyarakat Melayu. Jadi itu tak sihat lah. Itu perpaduan tu saya rasa harus dikembalikan seperti zaman-zaman kita dulu. Itu penting. Dan perpaduan kalau nak macam magic hari ni Perdana Menteri cakap kita semua harus ungkit semangat perpaduan tu,
saya ingat benda tu takkan jadi. Betul. Dan salahkan vernacular system pun, dulu pun orang sekolah Tamil juga, tapi Pawdaun tu masih kuat masa tu. Jadi kita tak boleh salahkan 100% sistem pendidikan negara. Jadi saya harap seperti yang doktor cakap, saya setujulah. Pemimpin-pemimpin politik ni janganlah gunakan agama ni semua terlalu sensitif untuk naikkan publicity mereka dan sebagainya. Tapi benda tu lah yang akan naikkan publicity mereka secara drastik. Cepat, boleh viral cepat dah sekarang. Sekarang guna TikTok, cakap benda yang entah-entah boleh jadi viral sekarang. Daripada yang benda doktor cakap duduk sini berjam-jam cakap pasal logik, tak ada orang nak dengar lah. Yang nak dengar tu yang maki orang, yang cakap pasal agama lain. Jadi saya percaya itulah budaya yang harus kita tukar lah kan. Focus to move forward pada yang lebih sihat dan sebagainya. Sebab kita ni risau pasal negara kita. Setakat ni dah okey, tapi kita tak nak masa depan anak-anak kita, cucu kita pula yang tidak terjamin dan dia tergugat dan dia rasa tak selesa. Kalau orang keluar negara, dia keluar semua keluar daripada negara, dan siapa nak kerja kat sini, siapa nak bangunkan negara, siapa nak jadi pemimpin dalam negara ni. Jadi itulah concern saya lah. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik. Walaupun baru topik nak panas tapi disebabkan kesuntukan masa kita terpaksa. Kalau lebih-lebih pun tak ada orang nak dengar. Podcast ni 30 minit je. Betul. So saya ucapkan terima kasih kepada Doktor. Sama-sama Datuk. Terima kasih Dr. Taufik. Very good topic masa. Banyak kita bincang sebenarnya. Dalam masa pendek tu ringkas, tepat, padat. Ialah kita kembali kepada 3 asas je: faham, hormat, terima. Kalau 3 nilai itu diangkat, saya rasa siapa sekalipun, ahli politik, mana-mana generasi sekalipun, kalau bekang pada prinsip itu, kita boleh bergerak ke hadapan. Ulang balik Doktor tu. Faham, hormat, terima. Faham, hormat, terima. Ya. Sekian, terima kasih. Ini podcast Sana Sini. Mறுபடியும் நன்றி. Sana Sini you have to like, please share, please click the notification button. Teruskan menonton podcast kami Sana Sini. Sekian, terima kasih.